Saya jemput Yang Berhormat Bentong. Bismillahirrahmanirrahim. Balik Kuntah, Bentong, kena tunggu. Boleh langat duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang. Puan Yang di-Pertua, Bentong menyambut baik pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sewaktu pembentangan RMK-12 ini pada tahun 2021, ia banyak tertumpu kepada pelan untuk membina semula ekonomi yang jatuh akibat COVID-19. Namun tanpa kita sedari, ancaman seperti krisis keterjaminan makanan dan masalah perubahan iklim yang kian meruncing merupakan satu cabaran yang perlu kita hadapi dalam tempoh RMK-12 ini. Puan Yang di-Pertua, masalah kekurangan beras tempatan kini sedang dihadapi oleh rakyat di negara kita. Apabila rakyat terputus bekalan makanan, terutamanya beras yang merupakan makanan ruji rakyat Malaysia, ini adalah krisis kepada negara. Terdapat pelbagai telahan mengenai krisis yang terjadi ini. Namun, Bentong berpendapat krisis ini dan mana-mana krisis dapat ditandangi dengan penguatkuasaan yang baik. Penguatkuasaan perlu dilakukan sejurus menerima aduan walaupun ia merupakan kes-kes yang kecil. Setidak-tidaknya, ia dapat membendung masalah daripada menjadi krisis yang lebih memberi impak yang besar kepada negara seperti seketika ini. Apapun, Bentong mengucapkan terima kasih kepada pihak penguatkuasaan dan berharap ia akan lebih memberikan impak yang lebih baik dan lebih proaktif pada masa kini akan datang. Puan Yang di-Pertua, saya telah mendengar perbahasan daripada ahli-ahli yang berhormat sejak Selasa lalu. Masalah yang ingin saya bangkitkan ini adalah sama seperti yang ingin dibahaskan oleh beberapa ahli dewan. Ia berkaitan dengan pembinaan mini stadium di Bentong. Jika kita rujuk kepada strategi E1 bab 7 di dalam buku yang telah diberikan, terdapat 15 kemudahan sukan baharu dibina. Bentong berharap ia dapat memberikan perhatian terhadap keperluan Bentong untuk mempunyai sebuah mini stadium di kawasan Bentong agar ia menjadi kawasan riadah yang selamat dan selesa kepada belia dan juga kepada warga penduduk khususnya. Saya telah membangkitkan isu ini berulang kali dalam ucapan perbahasan belanjawan pada awal tahun ini dan saya berharap agar mini stadium Bentong dapat direalisasikan melalui RMK-12. Puan Yang di-Pertua, selain daripada mini stadium, Bentong juga memerlukan sebuah UTC untuk memusatkan jabatan dan agensi kerajaan agar penduduk Bentong tidak lagi perlu ke sana ke sini untuk urusan mereka. Buat masa kini, pejabat-pejabat jabatan agensi kerajaan pusat dan negeri seperti Jabatan Pendaftaran Negara, Immigration, JKM dan sebagainya terletak jauh antara satu sama lain. Jika seorang penduduk perlu melakukan urusan berkaitan dengan JPN dan Immigration, mereka terpaksa pergi ke dua lokasi yang berbeza. Jika terdapat UTC di Bentong, penduduk hanya perlu menyelesaikan urusan mereka di dalam sebuah bangunan sahaja. Puan Yang di-Pertua, isu CSR ataupun Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama fasa ke-6 iaitu dari Bentong ke Pelangai ancap kali saya bawakan dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya ingin tegaskan keperluan jalan ini kepada penduduk Simpang Pelangai khususnya kerana penduduk ini tidak mempunyai jalan lain untuk ke Bentong kecuali jalan Karak Kuala Pilah. Jalan ini adalah jalan lama, masih ada setengahnya belum diselenggara dan tidak selamat. Malah kalau hujan lebat dan banjir, ada setengah jalan yang putus perhubungan di antara penduduk di Pelangai dan Karak. Dan laluan alternatif yang kita mohon ini juga adalah laluan yang penting untuk mengelakkan kesesakan lebuh raya Karak KL ketika musim perayaan dan pada hari cuti. Jadi saya mohon sangat kepada kerajaan madani ini supaya agar kerajaan persekutuan ini menghentikan penderitaan dan kesusahan rakyat di Pelangai dan memberikan jalan baru ini, highway baru ini kepada kami melalui RMK-12 ini dengan membina highway baru ini kepada kami. Puan Yang di-Pertua, Bentong mengalu-alukan usaha kerajaan untuk memperkenalkan EMR ataupun Electronic Medical Record. Pelaksanaan EMR ini sangat memudahkan pesakit-pesakit terutamanya yang terpaksa pergi ke pelbagai klinik pakar untuk mendapatkan rawatan. Pesakit tidak perlu lagi membawa rekod kesihatan mereka dan doktor serta petugas kesihatan boleh mengakses rekod kesihatan pesakit secara terus dan rawatan dapat diberikan dengan kadar yang segera.
Bentong juga mengalu-alukan usaha pendigitalan dan pemodenan sektor awam atau government tech yang bakal diperkenalkan melalui RMK 12 ini. Namun setelah mengamati senarai dasar dan inisiatif baru yang diperkenalkan dalam KSP RMK 12 ini, Bentong mendapati bahawa RUU Omnibus yang berkaitan dengan pengkongsian data tidak dimasukkan. Jika tersilap, Menteri Ekonomi ketika menjawab di sidang Dewan Negara menyatakan bahawa RUU Omnibus ini akan diperkenalkan dan satu pengkalan data patut akan diwujudkan. Oleh itu, bilakah RUU ini akan diperkenalkan dan bagaimana government tech boleh dilaksanakan jika RUU ini tidak diperkenalkan lagi? Puan Yang di-Pertua, Malaysia kini menuju ke arah negara menua. Namun negara kita masih kekurangan dasar untuk menyokong rakyat yang semakin menua ini. Dengan rendahnya kadar kelahiran di dalam negara kita pada masa kini, kerajaan perlu fokus dan mempersiapkan dasar-dasar berkaitan dengan keadaan kebajikan dan sosial warga emas di dalam negara kita. Bantuan kewangan adalah tidak praktikal. Perlu ada dasar-dasar yang lebih terperinci bagi menjamin kesejahteraan warga emas. Warga emas di negara kita ada yang hidup bersendirian. Apakah peranan kerajaan untuk membantu warga emas ini agar dapat hidup dengan lebih baik? Kerajaan juga perlu mengubah dasar dan polisi bagi menjaga kebajikan caretaker kepada warga emas yang terpaksa berhenti kerja demi menjaga ibu bapa mereka yang sudah tua. Yang terakhir daripada Bentong, Puan Yang di-Pertua, mengamati program dan projek yang diberpaksikan rakyat untuk menyokong pelaksanaan KSP RMK 12 ini, Bentong mengalu-alukan usaha kerajaan untuk mengukuhkan sistem perlindungan sosial. Ini adalah penting sebagai salah satu jaringan keselamatan rakyat. Namun, adakah sistem ini meliputi pekerja-pekerja ekonomi gig dan juga penggiat seni tanah air? Puan Yang di-Pertua, kebajikan dan keselamatan sosial penggiat seni sama pentingnya dengan pekerja di dalam bidang yang lain. Bidang seni ini sering dipinggirkan daripada mana-mana polisi yang digubal oleh kerajaan. Dasar industri kreatif negara sudah lebih 20 tahun tidak pernah disemak semula apalagi dilakukan pindaan. Bidang seni juga melalui evolusi dan dasar ini perlu dikemaskini mengikut peredaran masa. Selain daripada itu, kita juga sebenarnya gagal melihat seni sebagai satu bidang yang boleh diguna pakai untuk memupuk perpaduan di antara rakyat dalam negara. Rakyat Malaysia kini semakin kehilangan identiti seni. Rakyat Malaysia kini kehilangan identiti seni budaya kita dek kerana peredaran zaman. Di sekolah rendah, mata pelajaran muzik masih lagi menggunakan silibus yang sama sewaktu saya di sekolah rendah dulu. Pelajar masih lagi bermain recorder yang mana tiada kesinambungan dan perkembangan selepas itu. Jadi, Bentong mencadangkan agar mata pelajaran seni diberikan penambahbaikan yang mana diperkenalkan juga satu silibus untuk memupuk dan menghargai seni pentas, karya seni dan juga filem. Di sini ia dapat memupuk penghargaan terhadap filem, karya seni tempatan dan juga memupuk semula budaya Malaysia yang semakin pudar di kalangan pelajar. Yang terakhir, Puan Yang di-Pertua, besarlah agar harapan Bentong agar semua yang dirancang melalui KSP RMK 12 ini dapat dilaksanakan. Tidak dapat dinafikan kerajaan berjaya merangka pelan atau roadmap yang baik namun sentiasa mempunyai kekangan dalam melaksanakannya. Oleh itu, Bentong menggesa kerajaan perpaduan madani memberikan penekanan dan fokus dalam pelaksanaan setiap pelan ini. Ini penting untuk kehidupan yang sejahtera untuk rakyat dan melahirkan masyarakat Malaysia madani. Bentong menyokong KSP RMK 12 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.